أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصالحين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات. اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل. واحفظ من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا. وبالخير يا فتاح فافتح لنا وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. ما بعد. Masih 30-an. Masih itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita taufik dan nikmat umur dapat kita bertemu lagi pada hari ini dan malam ni telah penangguhan bagi diri saya, insya-Allah kita akan bertemu kembali insya-Allah lepas daripada Ramadan. Di malam ni telah penangguhan insya-Allah. Jadi untuk tidak membuang masa, kita sambung lagi kitab Risalah Misbahul Munir kita pada muka surat 31 dah. Betul. 31. Kesat 31. Insya-Allah. Kalau salah tempat berhenti bagi tahu. Kalau salah tempat mula bagi tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah taala. Wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Yang kedua, kita ambil muka surat 30 tu. Sebab baru ni bulan lepas berhenti tengah jalan. Undur sikit. Yang keduanya daripada 4 bahagian. Dulu kata musannif, bermula segala sifat yang tersebut itu, yakni 20 sifat tu, terbahagi ia kepada 4 bahagi. Yang pertama daripada 4 dinamakan dengan sifat nafsiyah. Apa erti sifat nafsiyah? Yakni sifat yang dibangsakan kepada zat, ataupun sifat yang nak menunjukkan diri sesuatu. Diri sesuatu. Sifat yang dibangsakan kepada zat, yakni sifat yang nak menunjukkan, yang nak menerangkan tentang diri sesuatu. Tentang diri sesuatu. Jadi bahasa kitabnya dia kata sifat yang dibangsakan kepada zat, iaitu sifat wujud. Sifat wujud sebutir tu, daripada 20 tu, satu sahaja yang termasuk di dalam kata sifat nafsiyah, iaitu sifat wujud yang mana ertinya ada. Kerana apabila disebutkan ada Allah, sebagai misal, bila sebut ada Allah serta merta nak menyatakan, nak menerangkan tentang zat Allah Ta'ala. Jadi bagi mereka yang mengetahui, yang telah mempelajari, yang telah mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi zat Allah, sifat-sifat yang mustahil bagi zat Allah, sifat yang harus bagi zat Allah, apabila dikatakan ada Allah, maka serta mertalah di dalam hatinya, di dalam kefahamannya, mengetahui bahawasanya Allah Ta'ala itu adalah suatu zat yang adanya sedia kala, yang adanya kekal selama-lama tidak menerima binasa, yang adanya tidak berkendak, tak berhajat menumpang kepada sesuatu yang lain.
dan seterusnya daripada sifat-sifat yang wajib. Bila sebut ada Allah, tahu dah, reti dah, fahamlah yang Allah ni adalah suatu zat yang mana zatnya maha suci daripada serupa sebanding dengan sesuatu daripada makhluk. Bila sebut Allah, mengetahui, kita tahu, kita faham bahawasanya zat Allah Ta'ala ni, makna diri Allah Ta'ala ini maha suci daripada bertempat, berpihak dan sebagainya. Bila sebut ada Allah, kita mengerti dan memahami bahawasanya suatu zat yang bersifat dengan harus menjadikan mungkin dan harus meninggalkan memperbuat mungkin. Bila sebut ada Allah, kita mengerti, kita mengetahui bahawasanya suatu zat yang maha suci dari sebarang jenis sifat-sifat kekurangan. Sebab itulah dikatakan ada itu sifat nafsiyah, sifat yang dibangsakan kepada zat, yakni sifat yang nak menerangkan, yang nak menyatakan tentang diri sesuatu. Habis. Kemudian kata musannif yang keduanya, yakni yang kedua daripada 4 bahagian dinamakan sifat salbiyah. Apa dia sifat salbiyah? Apa erti sifat salbiyah? Erti salbiyah sifat yang bangsa ternafi barang yang tidak layak dengan Allah Ta'ala. Ataupun kita katakan sifat salbiyah ni adalah sifat yang menidakkan, sifat yang nak menolak, yang nak menidakkan, yang nak menafikan perkara yang tidak layak dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun satu sifat yang kita tidak boleh mengerti akan maksudnya, melainkan dengan kita menafikan perkara yang tidak layak dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tengok contoh, Iaitu sifat salbiyah ada 5. Mana dia 5 tu? Yang kemudian daripada sifat wujud, yakni dalam aturan tu, dalam susunan daripada wujud qidam baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadis, sampailah kepada kaunuhu ta'ala mutakalliman. Jadi dalam 20 susunan tadi tu, 5 yang duduk selepas daripada sifat wujud. Sifat wujud dah ambil dah, bahagian sifat nafsiyah. Selepas daripada tu 5 butir lepas daripada tu masuk dalam kata sifat salbiyah. Mana dia? Iaitu qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadith, dan qiyamuhu ta'ala bi nafsih, dan sifat wahdanah. Jadi 5 butir tu yang dikendaki dengan sifat apa? Sifat salbiyah. Kita tengok tuan-tuan. Dan sebab dinamakan 5 sifat itu, daripada qidam sampai wahdaniyah tadi dinamakan dengan salbiyah, kerana kalau orang tanya sebab apa panggil 5 sifat tu sifat salbiyah, ni jawabnya kerana tiap-tiap satu itu, yakni tiap-tiap satu daripada 5 tu menuju kepada, makna nak menunjukkan kepada ternafi, nak menunjukkan kepada menolak barang yang tidak layak daripada Allah Ta'ala. Sebagai contoh, ataupun dikatakan tiap-tiap satu itu, yakni tiap-tiap satu daripada qidam, baqa, mukhalafah tu ta'ala lil hawadith, qiyamu ta'ala bi nafsi dan wadaniyah, itu maksud tiap-tiap satu. Ataupun dikatakan tiap-tiap satu itu maknanya tidak, ataupun maknanya bukan sesuatu yang tidak layak dengan Allah Ta'ala. Mana contoh? Seperti contoh penting untuk nak mendekatkan faham kita. Mana contoh sifat salbiyah? Qidam. Jadi qidam salah satu daripada sifat-sifat salbiyah. Apa erti qidam? Ertinya erti Melayu. Erti qidam dalam bahasa Melayu sedia. Jadi wajib Allah Ta'ala bersifat dengan sedia. Boleh katakan ramai orang tahu Allah Ta'ala itu bersifat dengan sedia ataupun sedia kala. Apa itu sedia kala? Apa itu sedia kala? Apa yang dimaksudkan dengan Allah Ta'ala itu sedia kala? Apa dia sedia kala tu? Apa dia sedia kala tu?
Maknanya kalau tidak dinafikan perkara yang tak layak dengan Allah, maknanya tak sampai maksud sedia kala. Kita tak boleh faham sedia kala tu apa. Maka sebab itulah diterjemahkan maksud sedia kala tu, sedia tu dengan makna tidak baharu. Ataupun tidak ada permulaan bagi adanya Allah. Tidak ada permulaan itulah maksud sedia. Bila sebut Allah bersifat sedia kala, kita faham dah, oh Allah Ta'ala ini tidak ada permulaan. Tak ada permulaan. Itu baru sampai maksud sedia. Kalau tak diterjemahkan dengan menafikan barang yang tak layak dengan Allah tadi, kalau tak dinafikan baharu tu, kita tak akan faham maksud sedia. Boleh jadi kita akan bertukar dengan maksud sedia yang kita selalu pakai buat hari-hari. Masjid ni sedia kala dah sini. Pindah-pindah Kota Kemuning, masjid ni sedia dah kat sini. Panggil sedia juga, betul? Datang-datang tengok masjid ni sedia dah sini. Allah Ta'ala sedia, masjid sedia. Apa beza? Di sinilah perlu kepada pencerahan supaya dapat kita bezakan yang sedia masjid tadi dengan makna kewujudan masjid ni ada permulaan. Lagi pula dah memakan masa yang lama, makan masa panjang. Maka orang panggil sedia masjid ni. Maka tapi sedia tu bukan yang dimaksudkan pada Allah. Bukan maksud Allah sedia Allah Ta'ala tu telah wujud berjuta tahun, bukan. Sebab itulah kewujudan Allah tidak boleh dikaitkan dengan masa ataupun waktu. Yang dipanggil sedia zamani. Sedia zamani makna adanya sesuatu itu telah memakan masa jutaan tahun, ratusan tahun, puluhan tahun. Itu nama sedia zamani. Itu sifat makhluk. Sedia zamani itu sifat makhluk, sifat yang baharu. Adapun Allah tak boleh nak dikatakan Allah Ta'ala tu dah ada lama dah. Allah Ta'ala dah ada berjuta tahun dah. Allah Ta'ala dah ada beribu tahun. Tak boleh dikaitkan dengan berjuta, beribu, berpuluh ribu. Tak boleh. Sebab apa? Itu menunjukkan sedia yang bersangkut paut dengan masa. Walaupun dikatakan 20,000 juta tahun sekalipun, asalnya sebelum jadi 20,000 juta tahun tu asalnya tiada juga. Menunjukkan baharu juga walaupun dah berjuta-juta tahun pun. Maka dengan sebab itulah sedia yang dimaksudkan pada sifat salbiyah, sifat Allah Ta'ala, sifat kamalat, sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala ini dengan makna tidak baharu ataupun tidak ada permulaan bagi adanya Allah. Baru kita reti, baru kita faham maksud sedia tu. Habis. Kemudian jadi kata musannif, maka makna sedia itu, yakni sedia yang ada pada Allah Ta'ala itu maknanya ialah tidak ada permulaan. Kalau nak tambah sikit lagi boleh. Tidak ada permulaan bagi adanya Allah. Tidak ada permulaan bagi adanya Allah. Adanya kita, adanya masjid ni, adanya alam ni, semuanya ada permulaan. Asalnya tak ada, kemudian diciptakan. Itu yang dimaksudkan ada permulaan. Allah dah dia mukhalafah, dia tak serupa dengan benda-benda lain. Kemudian ataupun bukan baharu. Bukan baharu. Apa maksud baru? Tiap-tiap suatu yang ada permulaan lah, barulah. Itulah maksud sedia. Kita selalu sebut Allah sedia kala. Allah Ta'ala itu Tuhan yang sedia kala. Kalau tak diterjemahkan dengan maksud yang sedemikian tadi, kita sendiri pun tak faham maksud sedia. Kita sendiri pun tak faham maksud sedia. Orang tanya Allah Ta'ala bersifat sedia kala. Sedia kala. Apa sedia kala? Sedia kala lah. Yelah, sedia kala tu apa? Sedia kala lah. Balik-balik ke situ sampai ke sudah, takkan faham dia punya maksud dia. Tapi bila dikatakan tidak baharu, baru faham. Tu lah maksud sedia Allah. Kemudian kata musannif, dan baqa.
sifat Allah Ta'ala juga, sifat yang wajib bagi Allah. Baqa, erti baqa dalam bahasa Melayu kita kekal. Wajib Allah Ta'ala bersifat dengan baqa, wajib Allah Ta'ala bersifat kekal. Maknanya akal kita mesti menerima, mesti percaya, mesti menyungguhkan bahawasanya Allah Ta'ala itu bersifat kekal. Akal tak boleh, akal tidak boleh menafikan, akal tak boleh nak menolak kekal Allah Ta'ala tu. Sebab itulah sifat baqa ni masuk di dalam sifat-sifat wajib bagi Allah. Wajib pada akal, iaitu sesuatu perkara yang akal kita menghukumkan mesti ada, tidak terima tiada sekali-kali. Tak terima tiada sekali-kali, bahkan menerima ada semata-mata. Contohnya mana? Kekal Allah Ta'ala. Baik, apa yang dimaksudkan dengan Allah tu kekal? Apa yang dimaksudkan dengan kekal Allah? Apa yang dimaksudkan kekal Allah? Allah Ta'ala tu ada lama lagi. Allah Ta'ala tu akan ada juta tahun lagi. Bukan maksud begitu. Kalau adanya Allah Ta'ala tu makan masa juta tahun lagi, menunjukkan kekal Allah Ta'ala tu pun bersangkut paut dengan masa. Ingat tu, Allah Ta'ala tidak sangkut paut dengan masa dan waktu. Kalau sangkut paut dengan masa waktu, samalah dia dengan benda baharu. Jangan lupa tu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Apa saja yang ada kena mengena dengan baharu, tak ada kena mengena dengan Allah. Tak ada kena mengena dengan Allah. Tak ada kena mengena dengan Allah. Baik, maka makna kekal itu, yang dimaksudkan dengan kekal Allah Ta'ala itu ialah mana? Tidak ada akhir, ataupun tiada akhir, tiada penyudah, tiada kesudahan. Jadi kita menafikan kesudahan Allah, kita menafikan akhir bagi Allah Ta'ala. Maknanya tidak ada akhir, ataupun kita kata tidak binasa. Baru bila sebut tidak binasa, baru sampai maksud kekalnya Allah. Kekalnya Allah, baru faham itu. Yang dikatakan Allah tu kekal Allah Ta'ala itu ialah zatnya tidak menerima binasa sekali-kali. Bukan maksud kekal Allah Ta'ala itu adanya Allah memakan masa ratusan ribuan jutaan tahun, bukan. Barulah kita faham apa yang kita duk sebut hari-hari. Kalau tak kita sebut tapi kita tak faham. Bila tak faham, takut-takut dah mensyirikkan Allah. Nampak tu tuan-tuan? Kalau selama ni orang yang mengatakan Allah Ta'ala itu kekal, serta hatinya memahami Allah Ta'ala yang dimaksudkan kekal tadi memakan masa jutaan tahun, maka dalam diam-diam dia dah mensyirikkan Allah. Dalam diam-diam dia dah menyemutukan sifat Allah dengan sifat yang baharu. Sebab itulah ngaji ilmu tauhid ni fardu ain, wajib, mesti, tak boleh tidak. Tak boleh tidak, mesti kena belajar. Sebab nak menjaga akidah, nak jaga akidah daripada mensyirikkan Allah secara zahir, secara terang-terang, ataupun secara sembunyi, yakni dalam hati. Dalam hati. Itu yang paling bahaya sekali tuan-tuan. Kalau kat mulut orang dengar, orang boleh tegur. Tapi kalau dalam hati duduk diam-diam, siapa nak tegur? Tak ada orang tahu. Kemudian maka makna kekal itu tidak ada akhir, ataupun dikatakan tidak binasa. Tidak binasa itulah maksud kekal. Maksud kekal ialah tidak binasa. Demikianlah yang tiga kemudian daripadanya. Kemudian daripada baqa, iaitu mana? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsih, dan wahdaniyah. Pun makna dia macam itulah juga. Macam mana maknanya? Baik. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Apa erti Melayunya? Erti Melayunya bersalah-salahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Apa benda baru ni? Tiap-tiap sesuatu yang terima ada dan terima tiada. Syurga baru tak tuan-tuan?
Tuan-tuan, celah jawab sikit. Ni malam ni ngelah ni, lepas ni saya tak datang lah apa ni. Syurga baharu ke lama? Syurga baharu. Neraka pun begitulah. Nikmat syurga, azab neraka pun sama-sama sama-sama bersifat baharu. Jadi segala apa yang ada dalam syurga tu tuan-tuan, walaupun Nabi dah bagi tahu tidak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar di telinga kalau jenis bunyi-bunyi, tak pernah terkhayal di hati, yang dikatakan hebatnya syurga tu, satu pun tidak ada yang menyamai dengan zat, sifat dan perbuatan Allah. Satu pun tak serupa tuan-tuan. Tak serupa. Allah Ta'ala bagi segala sesuatu yang baharu, sama ada yang baharu di dunia ataupun yang baharu di alam akhirat besok, sama ada baharu yang boleh dilihat dengan mata kasar ataupun benda baharu yang bangsa gaib-gaib yang kita tak nampak, sama juga. Tak ada pun satu pun yang serupa dengan zat Allah. Banyak je benda-benda baharu yang kita tak nampak, betul? Benda baharu ni, makhluk ni banyak je yang jenis pesen gaib tu. Yang jenis pesen gaib, jenis tak boleh tengok dengan mata, banyak je. Satu pun tak ada yang serupa dengan Allah. Sungguh tidak tuan-tuan? Sungguh kot? Sungguhlah, jangan kot-kot. Ni akidah ni, mana boleh main kot-kot akidah. Sungguh. Jadi apa maksud bersalahan Allah Ta'ala bagi segala sesuatu yang baru? Maksud bersalahan Allah Ta'ala bagi segala sesuatu yang baru ialah tidak serupa. Tidak serupa, tidak sebanding, tidak secontoh, tidak semisal, tidak seumpama dengan segala sesuatu yang baharu. Itulah maksud bersalahan. Itulah maksud bersalahan Allah Ta'ala bagi segala sesuatu yang baru. Maksudnya tidak serupa. Kena ada perkataan tidak tu tuan-tuan. Daripada tadi tuan-tuan perasan tak perkataan tidak tu kita duk sebut? Kidam tadi tidak baharu, bakok tidak binasa, mukhalafah tidak serupa. Tu perkataan tidak telah menunjukkan salbiyah. Kemudian qiyamuhu binafsih, berdiri, makna Melayu berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Apa yang dimaksudkan Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri? Maksud Allah Ta'ala ataupun makna Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendiri ialah tidak berhajat kepada pencipta dan tidak berkehendak menumpang yang lain. Itulah maksud Allah berdiri dengan sendiri. Bukan duduk bersila lepas tu bangun berdiri. Bukan maksud macam tu. Bukan maksud duduk sila lepas tu bangun berdiri tak ada orang tolong. Bukan maksud macam tu. Itu perbuatan makhluk, mustahil bagi Allah. Jadi maksud berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri ialah maksud Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri tidak berkehendak ataupun tidak berhajat kepada pencipta. Dia tak berhajat kepada pencipta kerana apa? Kerana dia sedia kala. Yang berhajat kepada pencipta ni benda baru, benda yang bersifat baru macam kita ni, barulah berhajat kepada pencipta. Kalau tak diciptakan, kita tak wujud. Allah Ta'ala bukan jenis diciptakan. Dia sedia kala dah. Bahkan dialah pencipta sekalian alam. Bahkan dialah pencipta segala sesuatu. Kemudian Allah Ta'ala itu tidak berkehendak menumpang yang lain. Dia tak berhajat nak duduk pada yang lain. Yang lain tak wujud pun, dia sedia kala dah ada dah. Arasy belum ada, dia ada dah. Langit belum ada dah. Sebelum ada syurga dia wujud dah tuan-tuan. Sebab itulah termasuk di dalam makna istighna, masuk di dalam makna terkaya Allah Ta'ala, qiyamuhu binafsih. Dia tak berkehendak, tak berhajat. Sebab tu Allah Ta'ala tak berhajat, Allah Ta'ala tak berhajat, Allah Ta'ala tak berhajat mengambil sebarang faedah dengan apa-apa sahaja makhluk yang diciptakan. Dan Allah Ta'ala juga tidak mengambil sebarang faedah daripada segala jenis hukum hakam yang diperintahkan. Sebab apa dia tak ambil faedah tuan-tuan? Kerana dia dah sempurna. Nak ambil faedah apa lagi? Dia sempurna dah. Dia tak berhajat pada amal ibadat kita. Dia tak berhajat pun kepada kita untuk meninggalkan maksiat. Dia tak berhajat pun kita meninggalkan maksiat, yang untungnya kita. Kita buat taat, yang untungnya kita.
Ataupun kalau kita tak nak taat, yang ruginya kita bukan Allah. Kalau kita buat maksiat, musibah balanya pun atas kita, bukan atas Allah, bukan atas Allah. Dia tak ambil manfaat pun. Dia tak terkesan pun dengan perbuatan amal ibadat hamba dia. Itulah kata Allah, itulah dia Tuhan, itulah dia sifat Tuhan. Yang kita duk sebut Tuhan, Tuhan itulah di antara sifat kamalat dia. Kemudian wahdaniyah, yang terakhir daripada sifat-sifat salbiyah. Wahdaniyah erti Melayunya ketunggalan ataupun satu. Apa maksud satu? Apa maksud satu? Satu tu maksudnya tidak tidak berbilang-bilang. Dalam bab wahdaniyah dulu panjang lebar cerita dah. Satu dengan makna satu pada zat, satu pada sifat, satu pada perbuatan, menafikan kam muttasil, menafikan kam munfasil pada zat, sifat dan perbuatan. Tengok balik dalam tajuk wahdaniyah tu. Habis. Malam ni kita nak baca sampai perenggan bawah tu, sampai wallahu alam tu. Sebab memang wallahu alam dah lepas ni. Cuti lama dah. Lepas raya puasa, silat-silat raya haji. Kemudian kata musannif lagi, walhasil sifat salbiyah itu tiap-tiap sifat yang tak boleh mengerti akan dia itu. Mana tiap-tiap sifat yang kita tak boleh nak memahami, maksudnya tu. Tiap-tiap sifat yang tak boleh mengerti, makna kita tak boleh nak faham maksud dia, melainkan dengan ternafi, dengan tidak, melainkan dengan menafikan. Guna perkataan tidak, baru kita faham maksud dia. Kalau tak dinafikan tadi, memang tak faham. Sedia kala, maksud sedia kala, taknya faham bila. Tapi bila sebut tidak baru faham. Tidak ada permulaan, baru faham. Tu. Kemudian, atau bukan sesuatu perkara yang tidak layak dengan zat Allah Ta'ala. Semuanya dinamakan dengan sifat salbiyah. Contoh kita kata tidak lemah, masuk ke salbiyah tu. Tidak lemah, kita kata Allah tak lemah. Tidak lemah tu maksud salbiyah lah juga. Sebab ada perkataan tidak tu, menafikan lemah pada Allah, menafikan sifat lemah pada Allah. Yang ketiganya daripada 4 bahagian yang dinamakan dengan sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Apa dia sifat ma'ani, tuan-tuan? Erti ma'ani, sifat yang bangsa ada di zat. Ataupun kita kata sifat ma'ani ni, tuan-tuan, menuju kepada sifat yang diri sifat tu ada betul-betul, diri sifat tu ada sungguh-sungguh. Diri sifat tu ada. Zat Allah lain. Zat Allah lah. Sifat tu sendiri ada. Contoh, jaga ni contoh. Kita makhluk ni pun ada sifat makni kita juga, tuan-tuan. Cuma sifat makni kita baharu. Cuma sifat makni kita bersifat baharu. Asalnya tak ada, kemudian diciptakan oleh Allah. Sebagai contoh, cuba tuan-tuan tengok kertas tu. Ingat boleh tak cerita kertas? Ingat ni cerita kertas? Tak ingat? Putih dia kata. Sekejap lagi nak tanya lah, pening balik ni. Diri kertas ni namanya jirim ataupun jisim, nisbah kepada makhluk lah. Jirim jisim. Sebab apa disebut jirim jisim? Kerana nak membezakan dengan zat Allah. Zat Allah tak boleh panggil jirim jisim. Bila sebut jirim jisim apa? Sesuatu yang terjadi daripada pergabungan bahan-bahan yang tertentu. Itu makna jirim jisim. Allah bukan daripada bahan-bahan. Sebab tu Allah bukan jirim, bukan jisim. Sebab tu jangan diletakkan Allah Ta'ala tu bersifat, bertempat lah, berwaktu lah. Jangan. Kalau diletakkan Allah bertempat, berwaktu, maka dia serupa dengan jirim jisim. Bila dah kata serupa dengan jirim jisim, menunjukkan dia na'udzubillah min dzalik. Baik. Balik cerita kertas kita. Jadi pada kertas ni, dia ada macam-macam sifat. Lembut lah, nipih lah, putih lah. Betul? Baik, nak tanya, warna putih tu ada ke tidak, tuan-tuan? Minta tolonglah malam ni ngelah jawab. Lepas ni tak tanya dah, lepas raya baru tanya balik. Putih ada ke tidak, tuan-tuan? Tuan-tuan,
Minta tolong jawablah. Apa malu ni? Ada ke tidak? Ada. Nampak tak putih? Nampak. Jadi putih ni ada ke tidak? Ada. Jadi sifat putih ni sifat yang bangsa sifat yang bangsa ada. Kalau tiap-tiap sesuatu yang boleh dikesan dengan panca indera, tuan-tuan. Tiap-tiap sesuatu yang boleh dikesan dengan panca indera yang baharu ni menunjukkan perkara itu maujud, menunjukkan perkara itu wujud. Apabila sesuatu tu boleh dilihat, menunjukkan benda tu ada. Apabila sesuatu tu boleh didengar, menunjukkan benda tu ada. Bila sesuatu tu boleh dihidup, menunjukkan benda tu ada. Bila sesuatu tu boleh dirasa, menunjukkan benda tu ada. Bila sesuatu tu boleh disentuh, macam panas sejuk, menunjukkan benda tu ada. Benda tu maujud ataupun wujudiyah. Macam putih tadi. Nampak tak putih? Nampak putih. Jadi putih tu ada ke tidak? Jawabnya ada. Tanya lagi, sungguh ke putih? Sungguh ke putih? Tanya balik. Ada tak putih? Ini bukan main-main, tuan-tuan. Ini bukan main-main ni. Ada putih. Lepas tu tanya lagi, sungguh ke tidak putih? Sungguh. Jadi sifat putih ni, tuan-tuan, sifat yang bangsa ada, lagi pula sungguh. Sifat putih ni sifat yang bangsa ada, lagi pula sungguh. Dia dua. Tiap-tiap benda ada mesti sungguh. Tiap-tiap benda ada mesti sungguh. Tiap-tiap benda yang sungguh belum pasti. Tiap-tiap benda sungguh belum pasti ada. Tunggu sekejap. Kemudian getah ni bersifat dengan nipis. Betul, tuan-tuan? Betul, getah ni bersifat dengan nipis. Lepas tu nak tanya, ada ke tak nipis? Ada. Cuba tengok nipis, nampak tak? Nampak? Tuan-tuan nampak nipis ke nampak getah? Nampak getah ke nampak nipis? Nampak getah. Orang tanya nampak nipis tak? Tak nampak. Yang nampak ni kertas, tuan-tuan. Bukan nampak nipis. Kita nampak kertas yang bersifat nipis. Bukan nampak diri nipis. Saya tanya diri nipis tu nampak ke tidak diri nipis? Maka tak nampak. Lepas tu boleh tak sentuh nipis? Cuba sentuh. Yang kita sentuh tu getah ke nipis? Getah tak? Nak cium? Lagilah tak boleh. Nak dengar? Lagilah tak boleh. Nak rasa dengan lidah? Lagilah tak boleh. Jadi keputusan dia, yang nama nipis ni, sifat nipis pada kertas ni, perkara yang kan tadi bagi tahu tadi, tiap-tiap benda yang boleh dikesan dengan 5 benda ni, pelihat, mendengar, penyentuh tadi, menunjukkan benda tu ada. Sekarang ni 5 ni tak boleh kesan yang nama nipis tadi. Jadi nipis ni tiada. Lepas tu nak tanya lagi, sungguh ke tidak getah ni nipis? Sungguh tak nipis getah ni? Sungguhlah. Sungguhlah getah ni nipis. Ada tak nipis? Tak ada. Ni nampak? Masuk dalam satu benda, sesuatu yang sungguh tetapi sebab tu tadi saya kata tiap-tiap benda ada mesti sungguh. Tiap-tiap benda sungguh belum pasti ada lagi. Okey. Dah tu sifat nipis ni nak dikatakan apa? Sifat nipis ni dinamakan amrun i'tibari. Amrun i'tibari ni, tuan-tuan, sesuatu perkara yang hanya faham dengan akal saja. Kita faham. Yang nama nipis tu faham, dia akal faham. Nak tengok nipis tak boleh, tapi kalau orang sebut nipis kita faham. Apa yang dinamakan nipis tu kita faham. Bila tengok kertas ni begini kelakuannya, kita faham kertas ni nipis. Kita faham yang kertas ni nipis. Kita faham yang kertas ni bersifat nipis, lagi pula sungguh kertas ni bersifat nipis. Nampak tu? Dua sifat ni saya bagi tahu sebab nak membezakan di antara sifat ma'ani dan yang bukan sifat ma'ani. Yang putih tadi ma'ani. Nak menunjukkan suatu sifat yang dirinya ada, betul-betul ada sungguh-sungguh. Ada pun nipis tadi,
Dia bukan sifat yang bangsa ada, dia sifat yang bangsa sungguh. Samalah seperti sifat nafsiyah, samalah seperti sifat salbiyah, samalah seperti sifat maknawiyah. Itu semua masuk dalam sifat yang bangsa sungguh, bukan sifat yang bangsa ada sungguh-sungguh dah. Bila dah faham cerita nipis dengan cerita putih tadi, kembali balik kita dalam kitab kita. Sifat ma'ani ni yang ada pada Allah ni ialah suatu sifat yang ada sungguh-sungguh dirinya pada zat Allah. Ada berapa? Dan iaitu sifat ma'ani 7 sifat. Iaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam. Jadi 7 sifat ni tuan-tuan. Diri sifat ni ada betul-betul, diri sifat ni ada sungguh-sungguh pada zat Allah. Pada zat Allah ada sungguh-sungguh. Ada sungguh-sungguh diri sifat yang nama kudrat ni memang mawujud. Yang dinamakan iradat ni memang wujud iradat tu. Yang dinamakan ilmu tu memang wujud ilmu tu. Hayat, sama, basar, kalam dan sampai kalam tu 7 sifat ni memang ada sungguh-sungguh pada zat Allah. Pada zat Allah. Itu sifat ma'ani. Dan sebab dinamakan 7 sifat itu sifat ma'ani, kerana tiap-tiap satu daripada 7 menuju, yakni menunjuk kepada satu perkara yang ada di zat Allah. Yang ada di zat Allah. Jadi sifat kudrat tu ada. Mana duduknya? Di zat Allah. Macam tu. Mana contoh sifat ma'ani? Seperti kudrat. Erti Melayu kudrat apa? Perkuasa. Apa peranan ta'alluq sifat kudrat? Ta'alluq dia apa? Menjadikan sesuatu perkara mungkin ataupun membinasakan perkara mungkin. Kudrat tidak berta'alluq kepada perkara wajib. Kudrat tidak berta'alluq kepada perkara yang mustahil. Tengok balik dalam bab kudrat dulu. Semua dah bagi tahu dah. Maka makna kudrat tadi ialah satu sifat yang ada ia sifat di zat Allah Ta'ala. Sekira-kira Allah Ta'ala buka hijab, kalaulah Allah kehendak Allah buka hijab, nescaya dapatlah kita melihat akan diri sifat kudrat tu. Kalau Allah buka hijab, boleh tengok sifat kudrat tu, boleh nampak sifat kudrat. Tapi ingat, boleh tengok, boleh lihat, bukan bermakna tengok macam ni, bukan tengok melihat begini. Kerana apa? Sifat kudrat itu tetap mukhalafah, tetap tak sama, tak serupa dengan segala sesuatu. Bukan nampak macam tuan-tuan nampak saya nampak tuan-tuan ni, bukan. Kalau ni nampak macam ni untuk bahagian makhluk boleh. Kerana apa? Bila sebut nampak macam ni, benda mesti berjarak, benda mesti berwarna, benda mesti berbentuk, benda mesti dekat. Baru boleh kata nampak lagu ni. Sebab tu yang dinamakan nampak ni, samalah juga nanti di dalam syurga, tiap-tiap muslimin mukminin akan ditajallikan zat Allah Ta'ala. Setiap orang mukmin akan dapat memandang kepada zat Allah. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Bukan makna memandang begini, tidak. Bukan Allah Ta'ala duduk dalam syurga, duduk nampak Tuhan duduk dalam syurga, bukan. Azan ku apa tuan-tuan? 1 minit. 1 minit. Sedang molek nikah. Sedang molek panjang umur. Azan. Baru tanya. Sampai waktu dah. Apa azan kita sambung sampai bawah tu kan? Insya-Allah. Lepas tu kita berhenti ya. Sambung pas raya pula.
La haula wala Dan kata musannif tadi, maka maknanya makna ma'ani ataupun makna sifat kudrat, iaitu satu sifat yang ada ia di zat Allah Ta'ala. Jadi diri sifat kudrat tu ada sungguh-sungguh pada zat Allah. Tak sama macam sifat salbiah. Kalau orang tanya, ambil satu contoh sifat salbiah. Qidam contohnya. Qidam. Kalau orang tanya, qidam tu ada ke tidak? Tu. Sifat qidam tu ada ke tidak? Kita nak jawab dari mana? Kalau kata ada, dia masuk dalam ma'ani, padahal ada. Qidam tiada. Kalau orang tanya, sedia kala tu ada ke tidak sedia kala? Jawabnya tiada. Sungguh ke tidak Allah sedia kala? Sungguh. Ada ke sedia kala? Tak ada. Sungguh ke sedia kala Allah? Sungguh. Nampak tak perbezaan ada dengan tiada, sungguh dengan tak sungguh? Ada pun sifat ma'ani tadi, kalau orang tanya, kudrat tu ada ke tidak? Ada. Sungguh ke Allah Ta'ala sifat kudrat? Sungguh. Yang tadi, ada ke sifat qidam? Jawabnya tiada qidam. Sungguh ke qidam? Sungguh. Pening. Dia tengok tenung je kita. Tak apa. Tak apalah, ngaji lah. Namanya ngaji. Lama-lama lah nanti faham lah, insya-Allah. Jangan putus asa ngaji tauhid sudah. Belajar je insya-Allah. Lama-lama nanti Allah bagilah faham. Tapi cuma kita nak kena bersungguh, bersungguh lebih sikit. Semua orang faham tu datang daripada tak faham dulu asalnya. Yang tahu-tahu tu asalnya daripada tak tahu dulu. Tapi dia bersungguh, dia istiqamah, dia ulang-ulang, dia rajin tanya, dia bersungguh, cepatlah dia nampak daripada kita. Macam tu. Pesan Tok Guru, Tok Guru jelas dia kata, ilmu tauhid ni bukan susah sangat dan bukan senang sangat. Kalau susah sangat, tak ada yang pandai. Kalau senang sangat, ramai yang reti. Dia kata duduk tertengah. Duduk tertengah. Siapa bersungguh, insya-Allah dia dapatlah. Macam tu. Baik, sama sikit lagi. Yang bagi faham Allah dah. Kita usaha terangkan, usaha nyatakan, usaha bagi contoh begini begitu. Tuan-tuan usaha fikir. Yang bagi faham tu Allah kan kita. Adalah hikmah tu Allah Ta'ala tak nak bagi kita faham hari ni supaya kita nak ngaji lagi. Kadang-kadang ada pesen manusia bila dia dah faham belaka, dia tak nak ngaji dah. Dia kata dah malah dah nak pergi surau masjid, reti semua dah. Memanglah tak berdosa, tapi rugi faham.
Rugi pahala lah tuan-tuan. Bukan bermaksud kita mengaji kitab yang sama, pahalanya dah tak dibagi dah. Walaupun kitab yang sama, kita dah khatam 5 kali, ngaji lagi, tetap pahala lain Allah bagi. Lagi pula duduk dalam kelebihan orang yang menuntut ilmu, jadi penuntut ilmu. Kok mati sebagai penuntut ilmu, dapat pahala syuhada, dapat pahala syahid. Sebab tu jangan putuskan niat nak belajar. Aku nak belajar sampai mati. Jangan kata aku nak belajar sampai pandai. Aku nak belajar sampai mati. Kalau belajar sampai pandai, bila dah pandai pencen. Ngaji sampai mati. Kemudian kata musannif lagi, nescaya dapatlah kita melihat akan dia kudrat sekiranya Allah Ta'ala buka hijab. Demikianlah yang 6 kemudian daripada kudrat. Mana dia? 6. Iradat, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam. Pun sama juga, menunjukkan kepada suatu sifat yang ada sungguh-sungguh dirinya pada zat Allah. Yang keempat daripada 4 bahagian yang dinamakan dengan sifat ma'nawiyah. Erti ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah artinya yang bangsa ma'ani. Apa yang bangsa ma'ani? Yakni sifat yang melazimi dan melekat akan sifat ma'ani di zat Allah Ta'ala. Nak bagi tahu sifat ma'nawiyah ni sifat yang tidak bercerai tanggal, sifat yang tak berasingan daripada ma'ani. Ada ma'ani, adalah ma'nawi, adalah ma'nawiyah. Bila ada ma'ani, adalah ma'nawiyah. Peranan di pula ma'nawiyah tu nak membolehkan adanya ma'ani pada zat Allah. Kalau tak ada ma'nawiyah, membawa kepada tidak ada ma'ani. Pun terangkanlah dulu dah terang dah dalam kaunu ta'ala qadiran muridan, dah terang dah dulu. Tak apa, dah terang pun tak apa. Jadi ada berapa sifat ma'nawiyah? Ada 7. Dan iaitu ma'nawiyah 7 sifat yang kemudian daripada sifat ma'ani. Makna selepas daripada sifat kalam, apa dia? Kaunuhu ta'ala qadiran, kaunuhu ta'ala muridan, kaunuhu ta'ala aliman. Tu. Iaitu kaunuhu ta'ala qadiran, kaunuhu ta'ala muridan, kaunuhu ta'ala aliman, kaunuhu ta'ala hayyan, kaunuhu ta'ala sami'an, kaunuhu ta'ala basiran, dan kaunuhu ta'ala mutakalliman. Itulah 7 sifat yang dinamakan dengan sifat ma'nawiyah. Dan dibilangkan sifat itu, yakni sifat ma'nawiyah itu ialah kaunuhu tu. Erti kaunuhu tu keadaan. Kaunuhu itulah yang dimaksudkan, yang dikenaki dengan ma'nawiyah. Bukan kaunuhu qadiran. Bukan kaunuhu qadiran. Bila dah digabungkan kaunuhu qadiran, dia dah jadi lain. Kaunuhu qadiran dia dah jadi lain. Yang dimaksudkan dengan ma'nawiyah ni kaunu tu je. Kaunu tu sahaja yang dimaksudkan dengan ma'nawiyah. Kalau dalam bahasa Melayu, kaunuhu qadiran adalah Allah Ta'ala yang kuasa. Tu dah jadi samaratu sifat. Tu dah bukan sifat. Adalah Allah Ta'ala yang kuasa, itu samaratu sifat, bukan sifat ma'nawiyah. Yang sifat maknawiyahnya adalah ataupun keadaan. Tu yang dimaksudkan dengan sifat maknawiyahnya. Maka kaunuhu atau keadaan itulah yang melazimi atau melekat ia akan sifat-sifat ma'ani di zat Allah. Dan sebab melazimi ia akan sifat ma'ani itulah dinamakan ma'nawiyah, sifat yang dibangsakan kepada ma'ani. Adapun perkataan qadiran, adapun perkataan qadiran ataupun qadirun, qaf alif dal ra tu, dan perkataan muridun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun, itu bukanlah ia sifat. Itu bukan sifat. Bila sebut qadiran, qadiran bukan sifat. Yang sifatnya kudrat. Kudrat tu sifat. Qadirun bukan sifat. Qadirun tu adalah zat Allah yang bersifat dengan kudrat. Bila sebut qadiran, makna Melayunya yang maha berkuasa.
Bila sebut qadirun, makna Melajunya yang maha berkuasa. Siapa yang maha berkuasa? Zat Allah lah. Bila saya sebut yang hijau, yang hijau tu sifat ke kain? Yang hijau sifat ke kain? Yang hijau kain ke sifat? Kain. Sifat hijau. Sifat dia hijau. Bila sebut hijau sifat. Tapi bila kata yang hijau kain. Samalah macam tadi. Yang kuasa bukan sifat. Yang kuasa zat Allah. Bila sebut kuasa baru sifat. Sebab itulah dikata tadi qadirun bukan sifat. Muridun bukan sifat. Muridun tu zat Allah yang bersifat dengan iradat. Qadirun zat Allah yang bersifat dengan kudrat. Sami'un zat Allah yang bersifat dengan sama'. Basirun zat Allah yang bersifat dengan basar. Demikian juga bukanlah ia sifat, bahkan terkena kepada zat sendiri. Bila sebut qadirun, nak menunjukkan zat Allah Ta'ala itu sendiri, yang mana zat Allah yang bersifat dengan kudrat. Contoh sebagai tuan-tuan doa, ya qadir, ya qadir, wahai yang maha berkuasa, wahai yang maha berkuasa, ya sami', wahai yang maha mendengar. Bila sebut wahai yang maha mendengar, adalah zat Allah yang bersifat dengan pendengar. Yang berkuasa, maknanya wahai zat Tuhan, wahai zat Allah yang bersifat dengan kuasa. Ya Rahim ataupun ya Sami', yang mendengar, maknanya wahai zat Tuhan yang bersifat dengan pendengar. Kita tak doa ya Sam'un, wahai pendengar. Kita tak doa wahai pendengar. Wahai pendengar, kita tak kata wahai pendengar. Kita kata wahai yang mendengar. Kita tak kata wahai kuasa, kita tak kata wahai kuasa, kita kata wahai yang berkuasa. Yakni zat Allah lah tu. Zat Allah lah yang berkuasa tu. Zat Allah lah yang mendengar tu. Zat Allah lah yang melihat tu. Demikian juga kaunuhu yang bersekapuh dengan qadirun hingga akhir. Begitulah juga dengan perkataan kaunuhu yang berdamping dengan qadirun. Contoh kita kata yang berdamping dengan qadiran. Kaunuhu qadiran. Maka kaunuhu qadiran pun bukan sifat juga. Itu maksud demikian juga tadi. Maka itulah bukan sifat maknawiyah, bahkan kena kepada thamaratu sifat, yakni kegunaan sifat yang telah diijma' akan dia oleh ahli sunnah dan Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah pun kata Allah kuasa, adalah Allah kuasa, adalah Allah mendengar, adalah Allah melihat, adalah Allah mengetahui. Mu'tazilah pun kata macam tu, kita pun kata macam tu juga. Muafakat sama-sama, ijma' sama-sama. Yang berbezanya, kita ahli sunnah beriktikad Allah adalah zat yang memiliki sifat-sifat kamalat. Orang Mu'tazilah kata Allah tidak ada sifat, bahkan semata-mata zat sahaja. Itu beza khilaf kat situ. Habis, maka hendak perhatilah engkau. Kata pesan musannif, pesan tu guru, dia kata hendaklah perhati engkau, hendaklah kau perhati. Makna tilik, fikir, renung. Bersungguh-sungguh. Dia suruh perhati bersungguh, tuan-tuan. Sebab apa? Kalau perhati main-main tak bersungguh, taknya nampak. Taknya nampak ilmu tauhid ni, ilmu sifat 20 ni. Kalau perhati tak bersungguh, memang tak nampak lah. Apatah lagi kalau tak perhati langsung, lagilah tak nampak. Lagilah tak nampak. Habis bersungguh-sungguh, selesailah huraian-huraian sifat yang sabit bagi zat Allah Ta'ala, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku sungguh di dalam hatinya dengan jalan tafsil, makna dengan jalan bilang satu-satu, iaitu sebanyak 20 sifat. Habis dah lah. Dan lawan-lawan pun 20. Maksud lawan-lawan ni sifat mustahil. Sifat mustahil ni sifat Allah ke bukan, tuan-tuan? Sifat mustahil bukan sifat
Jangan salah faham Yang sifat Allahnya tu yang wajib tu. Yang mustahil tu lawan dia. Lawan dia. Makna sifat yang tak ada pada Allah. Yang tak boleh ada, yang tak layak dengan Allah. Tu sifat mustahil. Dan lawan-lawan pun 20 berserta pula dengan dalil-dalil nakli dan dalil-dalil akli. Selesai dah. Musannif tak makna duk susun molek dah. Nama sifat, erti sifat, maksud sifat, dalil-dalil. Daripada 1 sampai 20. Yang wajib, yang mustahil semua siap dah. Bahkan yang harus pun diceritakan juga nanti akan datang insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu wa atam. Jadi di kesempatan ni saya nak minta ampun maaf banyak-banyak. Di semesta ni minta maaf banyak-banyak. Salah silap saya, lanjut kata saya sengaja ataupun tidak, yang saya perasan ataupun tidak, minta ampun maaf tuan-tuan lah semua, zahir batin dunia akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita, sihatkan tubuh badan kita semuanya, dapat kita sama-sama merasai nikmat bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini lebih berkat, lebih baik, lebih manfaat untuk kita semua berbanding dengan Ramadan-Ramadan yang lagi akan datang insya-Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana qarabat lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa dhakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum.